Berbaki 3 minggu saja lagi sebelum padu ditutup pendaftarannya, iaitu pada 31 hari bulan Mac 2024. Jadi persoalannya, apa yang bakal terjadi selepas 31 Mac 2024 selepas padu ditutup pendaftarannya, terutama sekali kepada mereka yang tidak mendaftar. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Heruan Ebi. Okay guys, kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Seperti yang dinyatakan di awal video sebentar tadi, berbaki sekitar 3 minggu saja lagi sebelum padu pendaftarannya ditutup. Jadi persoalannya, apa akan jadi selepas 31 Mac 2024 ini? Adakah mereka yang tidak mendaftar ini akan terkesan ataupun bagaimana? Okey, untuk pengetahuan anda semua secara amnya, kesemua data rakyat Malaysia yang berjumlah 30 juta lebih 18 tahun dan ke atas ini sebenarnya telah pun ada dalam sistem padu ini secara automatik, di mana ianya diambil daripada agensi-agensi kerajaan yang berkaitan. Walau bagaimanapun, data tersebut masih lagi tidak lengkap, sama ada tidak tepat ataupun masih lagi kosong. Jadi kepada mereka yang tidak mengisi padu setelah 31 hari bulan Mac 2024 nanti, setelah kerajaan menguatkuasakan penggunaan data padu tersebut sebagai rujukan untuk menentukan pemberian subsidi dan bantuan, ada kemungkinan akibat daripada data yang tidak lengkap tersebut, data yang tidak tepat tersebut akan menyebabkan anda tercicir daripada menerima subsidi ataupun bantuan, ataupun mungkin anda akan menerima tetapi disalah kategorikan akibat daripada informasi yang kurang tepat yang berada dalam padu tersebut. Itu adalah antara salah satu sebabnya mengapa sangat penting untuk anda mendaftar padu ini dan mengemaskini serta mengesahkan identiti anda. Jadi kalau ditanya kepada admin apa akan jadi selepas 31 Mac 2024, terutama sekali kepada mereka yang tidak mengisi padu, tidak bermakna anda tidak akan mendapat subsidi ataupun bantuan kerajaan. Tetapi apa yang bakal terjadi, seperti yang dinyatakan sebentar tadi, ada kemungkinan pengkelasan bantuan subsidi dan sebagainya kepada anda itu adalah kurang tepat akibat daripada data ataupun info yang kurang tepat ataupun tiada dalam padu. Dan bagi mereka yang bertanya, yang masih lagi mengatakan bahawa akibat tidak mengisi padu sekarang ini mereka tidak menerima SARA, tidak menerima STR dan sebagainya, itu sebenarnya tidak tepat kerana data padu masih lagi belum diguna pakai. Hanya akan diguna pakai selepas 31 hari bulan Mac 2024. Sekarang ini, kalau anda masih lagi belum mendaftar padu, bukan bermakna anda akan digagalkan, ataupun kalau anda telah pun mengisi padu, itu tidak bermakna anda digagalkan akibat daripada pendaftaran padu anda tersebut. Kegagalan STR, SARA dan sebagainya itu tiada kena-mengena dengan pendaftaran padu, kerana seperti yang dijelaskan sebentar tadi, padu hanya akan diguna pakai selepas 31 hari bulan Mac 2024. Dan kepada mereka yang mungkin masih lagi keliru untuk padu ini, apa yang perlu anda lakukan adalah yang pertama, mendaftar akaun anda terlebih dahulu. Setelah anda mendaftar akaun anda ini, barulah anda akan ada akses ke dalam padu ini. Okay, untuk pendaftaran akaun padu ini, anda perlu memastikan informasi yang anda gunakan itu adalah selari dengan informasi yang berada pada MyCard ataupun IC anda. Sebagai contoh, alamat, nombor poskod dan sebagainya haruslah selari dengan informasi semasa MyCard ataupun IC anda. Okay, setelah anda mendaftar akaun padu anda ini, itu bukan bermakna anda telah pun selesai dengan padu, tetapi anda harus juga mengemaskini maklumat anda dalam padu. Kalau anda perasan di situ ada beberapa bahagian di dalam padu itu yang perlu dikemaskini, yang mana anda perlu memastikan setiap section, setiap bahagian itu berwarna hijau, jangan biarkan berwarna kuning, kerana kalau katakanlah anda gagal untuk memastikan kesemua section itu berwarna hijau, di bahagian akhir perakuan itu anda tidak akan dapat untuk meneruskan. Dan harus diingatkan juga untuk memastikan kesemuanya lengkap, untuk memastikan perakuan dilakukan, anda juga perlu mengesahkan identiti anda. Ada 3 step yang perlu dilakukan untuk mengesahkan identiti. Yang pertama adalah semakan dokumen pengenalan dari bahagian hadapan.
Yang kedua, semakan dokumen pengenalan dari bahagian belakang. Dan terakhir, pengecaman wajah pemilik identiti. Jadi untuk dokumen tersebut adalah MyCard ataupun IC anda. Dan untuk pengesahan identiti ini sebenarnya anda boleh lakukan secara dalam talian. Ataupun kalau anda gagal, apa yang boleh anda lakukan adalah berkunjung ke mana-mana kaunter padu yang dibuka, yang boleh jadi di mana-mana pejabat kerajaan seperti di UTC ataupun di mall-mall yang dibuka sekarang ini. Jadi selain daripada mengesahkan identiti anda secara dalam talian, anda juga boleh berkunjung ke mana-mana kaunter padu yang dibuka. Begitu juga dengan pengemaskinian dan pendaftaran ini, kalau anda mengalami apa-apa masalah kesulitan, anda juga boleh melakukan di mana-mana kaunter padu yang dibuka. Jadi guys, itu dia tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.